pada limit E ataupun B, kemudian satu lagi dalam function lah. Okay, okay, untuk yang topik ni kalau sebelum ni lah selalu masuk dalam exam. Tapi setakat 2-3 semester ni dah lama dah tak ada chapter 4 tak masuk dalam exam. Chapter lain saja yang terlibat. Tapi kalau sebelum tu masa semua soalan masuk dalam final exam, soalan ni antara soalan yang sentiasa keluar lah. Sentiasa keluar dalam final exam. Okay, so kita tengok contoh kat sini. Okay, sebelum tu semua dah masuk ke? 30 orang. Lagi 6 orang belum masuk ni. So minta tolong maklum kawan-kawan semua masuk cepat. Okay, contoh Okay, soalan yang pertama, given that 2x minus 3dx equal to 6 untuk limit negative 1 until k. So nilai b dia kita tak tahu. Nilai b dia kita tak tahu, dia adalah unknown. Cuma dia bagi tahu kat sini where k equal to more than negative 1. Nilai k tu lebih besar daripada negatif 1. Soalan dia find the value of k. Okay, so first kali kita integrate kan. 2x tolak 3 ni macam biasa. So 2x akan jadi 2x square over 2 minus 3 ni akan jadi 3x. So limit dia negatif 1 dengan k. So simplifykan dulu. Simplifykan so dia akan jadi x square minus 3x. Untuk limit negatif 1 sampai k. So dia dah bagi selesai kat sini, jawapan dia adalah 6. So just substitute sahaja nilai k dalam x. Dan substitutekan nilai negatif 1 dalam x. Tolakkan lah. So ni sama je macam sebelum ni. Kita gantikan nilai b dalam x, tolak gantikan nilai e dalam x. So x gantikan dengan k, sekarang jadi k square minus k. Kemudian tolak dengan gantikan pula dengan negatif 1 dalam x. So negatif 1 kuasa 2 tolak 3 dalam negatif 1. So sama dengan 6. Okey, so negatif 1 kuasa 2, 1. Negatif 3 dalam negatif 1. Jadi positif 3. So 1 tambah 3, 4. So kat luar ni tolak, so jadi tolak 4 lah. So kita buka semua kurungan, akan jadi k kuasa 2 tolak 3k tolak 4 sama dengan 6. Okay, jadikan dia quadratic equation. 6 pindah ke kiri, positif pindah ke kiri jadi negatif. So negatif 4 tolak 6, negatif 10. So ni adalah quadratic equation. So selesaikan quadratic equation lah. Selesaikan. So untuk topik ni boleh terus guna kalkulator lah. Boleh terus guna kalkulator, guna je mode equation. Pada kalkulator tu guna mode equation, tekan mode 3 kali, ambil nombor 1, tekan kanan ambil degree tu nombor 2. So masukkan nilai A 1, B negatif 3, C negatif 10. So akan dapat X 1 sama dengan 5, X 2 sama dengan negatif 2. Akan dapat 2 nilai X kan. Okay, soalan kita tadi, K more than negative 1. K lebih besar daripada negatif 1. So kita ambil jawapan akhir dia, K sama dengan 5. Negatif 2 ni tak termasuk lah. Sebab kat sini kata K lebih besar daripada negatif 1. So jawapan akhir, K sama dengan 5. Okey, boleh kelas? Boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, given that 2x minus 1 dx equal to 12, limit 0 until k, where k more than 0, find the value of k. Okay, so sama macam tadi, integratekan 2x minus 1 dx so ini akan jadi 2x square over 2 minus 1 integrate equal to x, limit k and 0 equal to 12. Simplify. So x square minus x, limit k and 0 equal to 12. So substitutekan k to x. So k square minus k minus 0 square minus 0
equal to 12. So ni kosong lah, habis tak ada. Buka bracket. So K square minus K. So 12 kiri pindahkan ke kiri, positif jadi negatif. Equal to 0. Okay, gunakan kalkulator. Masukkan nilai A 1, B negatif 1, C negatif 12. So akan dapat X pula, K lah. K. Sebab kita nak cari K bukannya X. So K equal to 4 and negative 3. So kat atas ni kata K more than 0. So final answer is K equal to 4. Okay kelas, boleh? Boleh je. Okay, so yang ni, contoh yang ni, K ni unknown ni pada limit. So dia tak semestinya K lah kan, tak semestinya K lah. Boleh juga dia nak letak M ke P ke Q ke. So yang penting method dia sama lah. Okay, yang kedua. Okay, yang ni. Okay, given that fx dx equal to 7, limits 2 until 6, and 2fx minus kx dx equal to 10. Dengan limit yang sama, 2 hingga 6. Find the value of k. Soalan yang sama, dapatkan nilai k. Okay, so kita ambil yang ni. 2fx minus kx dx equal to 10. So yang ni kita boleh asingkan. Yang ni kalau yang saya tunjuk sebelum ni, dia asingkan jadi 6, 2 pindah ke depan jadi fx dx minus dengan 6, 2 kx kx dx kan. So yang ni sama dengan 7 dah pergi ni lah. Satu yang dapat 7 kat sini. So 2 ni 2 yang kat depan lah. So 2 terhadap dengan 7. Tak ada. Okey. Okey, kemudian kx integrate akan jadi ni x equal 1 kan, 1 tambah 1 2 pun dengan 2. So limit dia tadi 6 2, so sama dengan 10. Okey, so 2 darab 7 14. So sekarang gantikan x dengan b 6 kuasa 2 per 2 tolak dengan gantikan x dengan 2 kuasa 2 per 2 sama dengan 10. Okey. Kalau tengok kat sini, ni dia faktorkan k ni keluar, faktorkan k ni keluar. Sebab kita nak cari nilai k. Sebenarnya yang ini kx square per 2. So kalau kita gantikan, dia akan jadi k dengan 6 kuasa 2 per 2 tolak dengan k 2 kuasa 2 per 2 kan. So yang ni ada k, kita boleh faktorkan k tu ke depan. So 6 kuasa 2 per 2 tolak 2 kuasa 2 per 2. So tu yang dapat macam ni. Yang tu yang jadi macam ni. So kita faktorkan k tu. So selesaikan dalam bracket lah. 6 kuasa 2 36, 2 kuasa 2 4. So denominator sama, kita sekalikan 36 tolak 4 dapat 32 per 2. Okey, so yang ni okey. Dekat sini negatif kan? K ni negatif. So kalau tengok dia pindahkan macam ni. Yang okay, saya sambung sikit ke yang ni. Lepas tu ni akan jadi 14 tolak dengan K dalam bracket 36 tolak 4 32 per 2 sama dengan 10. So 14 32 bahagi dengan 2 akan dapat 16. So 14 tolak 16 K sama dengan 10. So yang ni pindahkan ke kanan jadi positif lah kan. Jadi positif. Yang ni pindahkan ke kiri jadi negatif. So tu yang dapat macam ni. Tu yang jadi 14 tolak 10 sama dengan 16K. So ni 14 tolak 10 sama dengan 16K. So 14 tolak 10 sama dengan 4. So K sama dengan 16 per 4.
16/4 kecilkan dapatlah 1/4. So ni akan dapat 1 je nilai K. K sama dengan 1/4. Okey, kalau boleh soalan yang ni boleh? Boleh. Boleh okey. Kita tengok satu lagi contoh. Ada yang dah faham. Okey, tak apa, kita tengok satu contoh ni sebab ni dia ringkaskan. Dia ringkaskan. Okay, saya tunjuk contoh yang kedua, soalan nombor 6 ni kita buat step by step. Kita buat step by step. Okey. Okay, so given that f of dx equal to 5, limit 1 until 3, and 3fx plus kx dx equal to 23, find the value of k. Okay, so sama je. So yang ni, soalan ni kita pecahkan siap-siap terus. Pecahkan siap-siap. So ni akan jadi 3. Okay, sekejap. Okay, 3 ni kita bawa ke depan. So 3, kemudian ni limit 3, 1, fx dx tambah dengan yang belakangnya pula kx dx sama dengan 23. Okay, so semua ni sama dengan 5. Kan ni. Fx dx sama dengan 5. Limit yang sama 3, 1. So ni 3 darab dengan 5 lah. Tambah dengan, so kx integrate kan akan jadi, ni x kuasa 1 tambah 1 jadi kx kuasa 2/2. Limit dia 3, 1. Sama dengan 23. Okey, selesaikan ni 3 darab 5, 15. Okey, gantikan x dengan 3. Okey, 3 kuasa 2/2 tolak dengan K 1 kuasa 3/2 sama dengan 23. Okay, so K ni kita faktorkan ke depan. Kita nak 1 je K. So dalam kurungan akan jadi 3 kuasa 2, 9/2. 1 kuasa 3. Sorry, ni kuasa 2 kan. Ni kuasa 2. 1 kuasa 2, 1/2 sama dengan 23. So 9/2 tolak 1/2, 8/2. 8/2 sama dengan 4 lah. So 15 tambah dengan 4K lah. 4K. 9 tolak 1, 8. 8/2 sama dengan 4. So 4K sama dengan 23. Okay, so macam ni senang sikit lah sebab depan ni tambah macam tadi, depan ni tolak kan. Okay, so yang ni 4K. So pindahkan 15 ke kanan. Jadi 4K sama dengan 23 tolak 15. 23 tolak dengan 15, 8. So K sama dengan 8. 4 ni darab pindah ke kanan jadi bahagi. So 8 bahagi dengan 4 dapat 2. So K sama dengan 2. Okey, kelas boleh? So yang Boleh, ni sir. nilai K ni akan dapat 1 je lah. Akan dapat 1 saja. Macam tadi kalau pada limit K tu akan dapat ada 2 nilai. So kita pilih berdasarkan soalan lah. Soalan kata lebih besar daripada kosong, kita ambil yang positif je. Yang negatif tak payah ambil. Okey, sekarang kamu cuba buat exercise. Sekejap, saya cari soalannya. Okey, sekarang cuba buat soalan ni.
Exercise 1, 2, 3 dan 4. So kalau tengok nombor 1 dengan 2 tu, K dia pada limit, unknown tu pada limit. Kemudian nombor 3 dengan 4, dia K tu kat dalam function tu. Okey, boleh cuba buat. Macam biasa dah siap nanti angkat tangan. Kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya terus.
Wan Faris Aiman tak ada ke? Wan Faris Aiman, ada yang siapa-siapa yang tahu kenapa dia tak masuk? Semalam pun tak ada. Tak tahulah saya. Okay, yang tak ada sekarang ni Nur Akmal Maisarah, Muhammad Syafiq dengan Wan Faris Aiman. Yang ada inform kat saya Nur Akmal Maisarah saja. Dia tak sihat. Dia ada MC hari ni. Lagi dua orang ni tak ada info. Muhammad Syafiq dengan Wan Faris Aiman.
Okey, kelas dah siap ke? Belum, sir. Okey, buat dulu.
Okey kelas, kita sambung. Okey, untuk nombor 1, Tong Jiawi. Yes sir. Okey, dapat jawapan apa? Nilai K. Nombor 1 saya dapat jawapan 8. K sama dengan 8. Ah, Okey, ada yang dapat jawapan lain? 4. K sama dengan 4. Okey, so nombor 1 ni K sama dengan 4. So kalau kamu kira akan dapat 2 nilai, negatif 5/2 dengan 4. So dekat sini dia kata K lebih besar daripada kosong, so kita ambil yang positif lah. So K sama dengan 4. Okey, nombor 2, Muhammad Zamir. K2. Muhammad Zamir ada? Tak dengar perlahan sangat. Ada K2. K sama dengan 2. Okey, betul. Terima kasih Zamir. K sama dengan 2. So sama juga, ada 2 nilai K kamu dapat. 2 dengan negatif 7/3. So dekat sini kata lebih besar daripada kosong, so kita ambil K sama dengan 2 lah. Okey, nombor 3, Nurul Amirah Dayini. Nurul Amirah ada? Nurul Amirah. Okey, jawapan nombor 3 dapat K nilai berapa? Tak dapat lagi. Okey, tak apa, sambung buat. Okey, Asbullah. Asbullah ada? ada. Okey, dapat berapa? Nombor 3. Jawapan nombor 3, nilai K sama dengan mana Asbullah tadi? Dah off balik mic dah. Kejap. 8/21. 8/21. Okey, terima kasih Asbullah. Okey, 8/21. Okey, last sekali nombor 4. Muhammad Izfarhan. Izfarhan ada? Muhammad Izfarhan. Tak dengar suara. Yang nampak mic on tapi suara tak dengar. Ataupun boleh tulis dekat ruang chat ni. Macam Amirah tadi. Nilai K untuk soalan nombor 4. Isfarhan, kalau mic tak okey boleh tulis jawapan kat chat. Tapi join guna guest rasanya tak boleh ni. Okey, tak apa, mungkin mic problem.
Okey, sorry. Teshigan. Ya, sir. Okey, nombor 4 jawapan apa dapat? 2. 2, positif ke negatif? Positif. Positif, betul? Sure? Ya, sir. Kawan lain ada yang dapat lain? Negatif, sir. Negatif. Negatif okey. So negatif 2. Okey, akan dapat negatif 2. So nombor 3 dan nombor 4 ni memang ada satu jawapan lah. Satu nilai K je akan dapat. Okey, yang lain kawan-kawan lain dapat ke? Atau ada yang tak dapat? Tak dapat saya nombor 3. Nombor 3. Hmm. Okey, saya tunjukkan nombor 3. Okey, so dia bagi kat sini. Dia bagi fx seperti ada dx sekarang ni, sepatutnya kena ada dx. Okay, fi dx sama dengan 6 untuk limit 2 hingga 5. So soalan dia find value of k yang mana fx plus kx dx equal to 10. So kita asingkan 5 2 fx dx tambah dengan 5 2 kx dx sama dengan 10. So yang ni dah bagi kat atas tu sama dengan 6. So 6 sama 6 tambah dengan, so yang ni kx akan jadi k x square per 2, limit dia 5 2 sama dengan 10 K 6 tambah dengan gantikan x dengan 5. So K 5 kuasa 2 per 2 tolak K 2 kuasa 2 per 2 sama dengan 10. K 6 ni kita pindahkan ke kanan. Selesaikan K je. K so 5 kuasa 2 25 K per 2 tolak dengan 4K per 2 sama dengan 10 tolak dengan 6. 6 belah kiri ni kita pindahkan ke kanan. K 25 tolak 4 21. K per 2 sama dengan 10 tolak 6 4. K, so K sama dengan 2 pindah ke atas jadi darab 4 darab dengan 2 21 pindah kanan jadi bahagi. So 2 darab 4 8 per 21. So inilah nilai K. Okey, boleh? Oh, okey boleh saya. Thank you. Okey, yang lain? Okey, semua dapat. Boleh Okey, kalau boleh kita sambung. Okey, yang ni. Area under a curve using definite integral. So ni masih lagi application of definite integral lah. Okey, tengok notes kat atas ni. Okey, so ni ada satu curve y equal to function of x. Kemudian ada A dan juga B, yang mana area shaded region ni antara A hingga B sahaja. So kita nak carikan luas shaded region ni lah. Luas shaded region ni. So tengok sikit note kat sini. So area above the x-axis has positive value. Area below the x-axis has negative value. Okay, so kita nak cari luas. So luas ni tak ada positif negatif kan. Tapi dalam pengiraan nanti akan ada jawapan yang positif dan ada yang negatif. So negatif, kenapa negatif? Sebab area lah. Sebab area tu berada di bawah paksi X. Di bawah paksi X. Tapi sebenarnya tak semestinya juga. Depend juga kalau curve tu dia berbentuk terbalik macam ni, pun dia boleh jadi negatif juga. So yang pentingnya dapat jawapan positif ke negatif ke, tukarkan jawapan akhir tu kepada positif lah, sebab kita nak cari luas. Yang ketika ingin dapat jawapan akhir, tekan 12. Dapat jawapan akhir y
sama dengan 12 kan. Oh sorry, A sama dengan 12. So maknanya jawapan dia adalah A sama dengan 12 unit square sebab kita cari luas. Kalau katakan dapat A sama dengan negatif 7. So maksudnya area of shaded region equal to 7 unit square. So tu maksud ini. Maksud ini. So jawapan boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Tapi kita tukar jawapan akhir dalam bentuk unit square sebab kita nak cari area luas. Okey, tengok contoh. Okay, find the area of the shaded region. Okay, so ni equation dia. Okay, satu lagi. Okay, macam saya cakap sebelum ni, area ni ada dua. Satu pada paksi X, satu lagi pada paksi Y. Satu lagi pada paksi Y. Pada paksi Y tu contohnya macam ni. Luas tu dekat sini. Luas tu dekat sini. So nilai A dengan nilai B ni pada paksi Y. So itu lepas ni. Itu lepas ni kita akan sambung dengan itu. So kita tengok pada paksi X dulu. So bila pada paksi X area of shade, ya. Yang A tu yang mana? Yang bawah note tu. Itu dia punya formula Ya ni ya. Okay. So A equal to integration of Y dx. Okay, Y dx ni sama macam sebelum ni lah. Okay, BA ni daripada mana dapat BA ni daripada sini. Yang besar, yang senang cerita, yang besar tu adalah nilai B, yang kecil adalah nilai A. Okay. Okay, ni sebenarnya bukan formula pun, ni kiranya yang kamu dah belajar sebelum lah. Bagi tahu. A itu sama dengan integration of function Y. Okay, faham. Okay. Okay, so tengok contoh A ni. Okay, ni curve dia. So equation of curve ni Y equal to X square plus 1. So nak dapatkan A tadi, kita integratekan Y kan. So ni dalam bentuk Y lah. Y sama dengan X equal to 2 tambah 1. Okay, kemudian yang shaded region ni antara 1 hingga 3. Antara 1 hingga 3. So kita letak limit kat sini. Limit dia atas 3 bawah 1. Function dia X square tambah 1 dx. So sama saja macam different integral yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma yang ni dia dalam bentuk application. Dia tak bagi siap-siap macam ni. So kita kena jadikan bentuk equation lah. So kena ambil nilai B dengan A tu daripada diagram ni. So senang je pun, just ambil je yang besar B, yang kecil tu A. So kemudian selesaikan lah. Okay, selesaikan X kuasa 2, integrate akan jadi X kuasa 3 per 3. 1 akan jadi X, so limit dia tadi 3. 1, substitutekan nilai X dengan 3. 3 kuasa 3 per 3 tambah 3. Tolak dengan substitutekan nilai X dengan 1. 1 kuasa 3 per 3 tambah 1. So selesaikan ni 3 kuasa 3 27, bagi 3 9, tambah 3 12. 1 per 3 tambah 1 4 per 3. So 12 tolak 4 per 3 dapatlah 32 per 3 unit square. So kita tengok jawapan akhir dia ada unit. Biasa kalau luas centimeter square, meter square kan. So yang ni tak ada unit lah. So kita tulis unit square. 32 per 3 unit square. So itu adalah area of shaded region dia. Okay, sebelum saya tunjuk contoh lagi satu sekejap. Okey, kita tengok contoh yang kedua ni. Okey. So ni equation dia. Curve dia Y equal to X plus 3 times 2 minus X. Kemudian shaded region tu antara negatif 3 hingga 2. So soalan tadi sama, find the area of shaded region. So kita dapatkan A
equal to integration of y adalah x plus 3 times 2 minus x dx. Limit dia berapa? Yang besar 2, yang kecil negatif 3. So yang ni kita expandkan dulu. Sebelum kita integrate, expandkan dulu. So x darab 2, 2x, x darab negatif x square, 2 darab 3, 6, 3 darab negatif x, negatif 3x dx. Okay, so kita susunkan yang terms besar kat depan. So negatif x square, 2x tolak 3x jadi negatif x tambah 6 dx. Okay, so baru kita integrate kan. So satu lagi ke sini sikit. So negatif x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 3 lah. Kuasa 2 tambah 1, 3. So negatif x kuasa 3 per 3 tolak x kuasa 2 per 2 tambah dengan 6x. So limit dia 2 negatif 3. So gantikan x dengan 2 tolak gantikan x dengan negatif 3. So negatif 2 kuasa 3 per dengan 3 tolak dengan 2 kuasa 2 per 2 tambah dengan 6 darab 2. Kemudian tolak pula dengan gantikan pula x dengan negatif 3 kuasa 3 per 3 tolak negatif 3 kuasa 2 per 2 tambah dengan 6 darab negatif 3. Okey, kat mana nak sambung ni? Sambung kat sebelah sini ya. Okey, so ni selesai kan? 3 2 kuasa 3 8, so kat depan ni ada negatif. So negatif 8 per 3 tolak 4 per 2 tambah dengan 12 tolak dengan negatif 3 kuasa 3 negatif. Ni akan dapat negatif 27. Depan dia ada negatif. So negatif positif. 27 per dengan 3 9. So positif 9. 9 negatif 3 kuasa 2 9 per 2. So tolak 9 per 2 6 darab dengan negatif 3 negatif 18. Okay, so tekan terus kalkulator. Buat kurungan negatif 8 per 3 tolak 4 per 2 sama dengan 2 lah. Tambah dengan 12. Untuk kurungan tolak pula satu lagi kurungan 9 tolak 9 per 2 tolak dengan 18. So akan dapat jawapan 25 per 6 ataupun 125 per 6. So ini unit square lah, unit square. Ini adalah jawapan dia ataupun ya 25 per 6 kena tambah kat sini unit square. Okey, boleh kelas? Boleh. Boleh okey. So sebenarnya sama je kan, sama je macam yang kau dah belajar sebelum ni. Cumanya soalan ni dalam bentuk diagram. Kemudian kita just identify je nilai E dengan B tu, masukkan dekat limit ni. Kemudian function tu kita ambil dia terus. Okay, so ini kalau area of shaded region tu ada curve ni pada paksi X. Okay, so ni sama je, dia straightforward. Okay, kita tengok pula kalau pada paksi Y. Okay, yang ni. Area under a curve bound by X, Y axis. Okay, so sama juga, note ni sama je. So kalau dia berada pada kanan graf paksi Y, dia akan dapat nilai positif. Pada kiri paksi Y, dia akan dapat nilai negatif. Tapi tetap bergantung juga pada bentuk curve tu lah. Melengkung ke kiri ataupun melengkung ke kanan. Okay, cuma beza dia kat sini. Dapatkan nilai A
equal to integration of x dy. X dy. Okay, apa maksud x dy? Kalau tadi y dx kan, maksudnya kalau tadi katakan function tu y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3. So kita integrate je terus kan. E sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3. Okay, kalau katakan pula tu kalau pada paksi x lah. Kalau pada paksi y, tekan equation tu y sama dengan x kuasa 2 tambah 1. So kita kena jadikan dia x in term of y. Kita jadikan dia x in term of y. So maksudnya kita pindahkan yang selain daripada x ke kiri ni. So x kuasa 2 sama dengan y tolak x. Kan 1 pindah ke kiri jadi tolak y tolak y tolak 1. Y tolak 1. So kita terbalikkan kedudukannya lah. So kita nak x sama dengan square root y tolak 1. So yang ni yang kita kena integrate kan. So E equal to integration of y minus 1 dy. So tu maksudnya ni. Sebab tu dia dy, x dy. So maksudnya y in terms x in term of y. So tu dia beza sikit. Okay, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan, okay, macam soalan ni dah bagi siap-siap dalam bentuk x in term of y. Dia bagi soalan dia. So sama juga. Find the area of shaded region. So equation dia y(x) sama dengan y square. So kita terus ambil je lah. Terus ambil je. A equal to y square dy. So ni sebenarnya terbalik ni. 2 dekat atas, kosong dekat bawah. So integrate kan. Y square akan jadi y kuasa 3 per 3. Limit 2 kosong. So gantikan y dengan 2 per 3. Tolakkan gantikan y dengan kosong. So kosong lah. So jadi 2 kuasa 3 per 3 sama dengan 8 per 3 unit square. Okey, boleh kelas untuk contoh yang ni. Kurang faham saya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ni tak clear sangat. Saya tulis kat atas ni. Dia dah bagi dalam bentuk, ni dah bagi dalam bentuk x y square tolak 4. So dia dah bagi dalam bentuk x macam ni. So area of shaded region sama dengan, so limit dia yang besar dekat atas, yang kecil dekat bawah. Kemudian terus ambil je lah ni, y square minus 4 dy. Kenapa dy? Sebab koordinat ni pada paksi y. Area of shaded region kita nak cari ni dia antara pada paksi y lah. Limit itu pada paksi y. Okay, so integrate kan. Y square akan jadi y kuasa 3 per 3 tolak 4 akan jadi 4y. Dia sama je cuma yang x tu tukar jadi y. So limit dia 2 negatif 2. Okay. So gantikan y dengan 2 tolak gantikan y dengan negatif 2. So A sama dengan 2 kuasa 3 per 3 tolak 4 darab dengan 2 tolak dengan negatif 2 kuasa 3 per 3 tolak dengan 4 darab negatif 2. So 2 kuasa 3 8 per dengan 3 tolak 8. Jadi negatif 2 kuasa 3 negatif 8 per 3. Negatif positif tambah dengan 8. Okay, so tekan terus kalkulator. Dalam kurungan 8 per 3 tolak 8 tutup kurungan tolak satu lagi kurungan negatif 8 per 3 tambah dengan 8. So akan dapat jawapan negatif kan. Negatif 10 2 per 3 ataupun negatif 32 per 3.
So kenapa negatif? Ni saya cakap tadi, kita tengok sini curve dia bentuk macam ni, dia belah kiri, belah sini. So abai akan jadi negatif. Itulah je jawapan akhir dia. Tukar je. Positif. 3, positif. 32/3 unit square. Ataupun 10/23 unit square. Ataupun kalau dalam fraction negatif 10.667. So boleh je. Mana-mana pun boleh. Improper fraction boleh, proper fraction boleh, decimal pun boleh. Yang penting positif lah, sebab luas tak ada negatif kan. Luas dia mesti positif. Negatif tu menunjukkan kedudukan dia. Okey, boleh ke? Boleh. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, yang ni E ni. Contoh yang E ni. Okey, so yang ni dia bagi Y sama dengan 3X kuasa 2 kan. So kalau pada area of shaded region tu pada paksi Y, kita kena jadikan dia X in term of Y. Kan macam ni, X in term of Y. Macam soalan tadi. Macam ni. X in term of Y, X in term of Y. Cuma yang ni beza dia. Ni dia bagi Y in terms of X. So kita kena tukarkan dulu. Pindahkan 3 tu. Ni sama juga kalau kita tulis 3X kuasa 2 sama dengan Y. Samalah, kita tukar je. Okay, so pindahkan 3 ke sini jadi Y per 3. Kan 3 pindah ke kanan, ni darab pindah jadi bahagi. Kita buang square root, kita buang square ni, sini jadi square root. Y per 3. Okay, so yang ini yang kita nak integrate kan. So area of shaded region equal to limit dia 9, 4. Okay, kalau square root nak integrate susah, kita kena tukarkan jadi dalam bentuk index. Dalam bentuk index ni sebenarnya sama dengan square root Y over square root 3. Sama juga dengan Y kuasa setengah per dengan 3 kuasa 1/2. Sama ni. So yang ni yang kita integrate kan. So tulis kat sini Y 1/2 per dengan 3 kuasa 1/2 dy. Okay, so integrate kan, dia akan jadi Y, okay, 1/2 tambah 1 kan, setengah tambah 1 jadi 3/2 per dengan, okay, yang macam nombor ni kita boleh tulis dalam bentuk square root lah sebab kita tak kacau. Darab dengan 3/2. N tambah 1 kan, N tambah 1, N 1/2 tambah 1 jadi 3/2 bahagi dengan N tambah 1, 3/2. Limit dia 9, 4. Okay, so gantikan Y dengan 9, tolak gantikan Y dengan 4. Tapi sebelum tu kita bagi fraction ni bagi jadi mudah sikit supaya kita nak tekan kalkulator. So yang ni boleh dibahagi 2 kali, sama juga dengan 2 ni kita pindahkan ke atas. 2 Y kuasa 3/2 bahagi dengan 3 darab dengan punca kuasa 3. Ni samalah. Sama ni maksudnya Y, saya terangkan sikit macam mana dia jadi macam tu. Okay, Y kuasa 3/2 per dengan punca kuasa 3 kan. Kemudian dia bahagi kan, bahagi 3/2. Okay, ni per 3/2 ni sama dengan bahagi 3/2. So kalau bahagi nak tukar jadi multiply, ni dia terbalikkan denominator dengan numerator kan. Sama juga kalau kita tulis Y 3/2 per punca kuasa 3 darab 2/3. Terbalikkan ni.
So terbalikkan, so ni yang jadi macam ni, 2y kuasa 3 per 2 per dengan 3 darab dengan punca kuasa 3. Boleh faham macam mana dapat yang ni. Okay, so tujuannya supaya kita senang nak tekan kalkulator je lah. So baru gantikan nilai y tu dengan 9. So 2 dan kurungan 9 kuasa 3 per 2 bahagi dengan 3 darab dengan 3 kuasa 2, 3 tolak, gantikan pula y dengan 4. Okay, so kita tengok jawapan ni, dia biar je yang bawah ni 3 punca kuasa 2, 3 dengan square root 3 ni kan. So kita biarkan, kita selesaikan yang atas je. So tekan kalkulator yang atas tu, 2 darab dengan 9 kuasa, nak selamat dengan kalkulator tu, lepas kuasa tu buat bracket 3 per 2 tutup bracket. Okay, kemudian tolak dengan 2 darab dengan 9 buat bracket kuasa 9 kuasa buat bracket 3 per 2 untuk kurungan. So gantikan pula dengan yang kedua, tolak dengan 4 lah. So akan dapat 38. Selesaikan yang atas je. Selesaikan yang atas je, 38. So yang bawah sama lah, 3 punca kuasa 2 3. So unit square. So kalau nak tulis dalam desimal, bahagilah 3 punca kuasa 2 3 sama dengan 7.313 unit square. Okey, boleh kelas? Sorry, macam mana nak tekan kalkulator tu yang tadi kita tadi? Okey, nak tekan tu, okey saya tulis kat sini lah. Okey, tulis yang ni yang ni kan. Tulis yang atas je, tekan atas 2, tekan macam ni, darab 9 ni kuasa, buat bracket 3 per 2. Yang tolak dengan 2 darab dengan 4 pula lah. Ini 4. 4 kuasa buat kurungan 3 per 2. Macam tu. So automatik bila tekan je akan dapat dah 38. So per dengan ni sama ni sebab sama kan. Denominator ni sama, boleh sekali kan lah, terus tolak je. Oh, so buat atas je lah Buat atas je. Tapi jangan jawapan akhir tu tulis 38 je, tu jadi salah pula. Kalkulator tu kita tekan yang atas je. Sebab kita nak selesaikan yang atas je. So jawapan akhir dia macam ni, nak buat dalam fraction boleh, decimal pun boleh. Kalau decimal, bahagi lah dapat jawapan macam ni kan. Bahagi je dengan tekan je 3, tekan je punca kuasa 2 3 tu. Macam tu. So akan dapat dah 7.313 unit square. Okey kelas, boleh ke? Boleh. Okey, sekarang cuba buat. Okey, sekejap. Mana exercise tadi? Okey, dia ada dua ni. Cuba nak viewkan dia sebelah-sebelah. Okey, macam ni. Okey, cuba buat soalan ni. Find the area of shaded region. So kau tengok nombor 1 dengan 2 tu dia pada paksi X, nombor 3 dengan nombor 4 tu pada paksi Y. Tapi nombor 3 dan nombor 4 tu dia memang dah bagi X in term of Y lah. So terus integrate sajalah. Okey, boleh cuba buat dulu 4 soalan ni.
Okey, kelas semua dah siap ke? Okey, so saya sharekan jawapan kat slide tu. Okey, so nombor 1 jawapan dia A equal to 24/5 unit square. Nombor 2 area of shaded region 35/3 unit square. Nombor 3 6 unit square. Last sekali 16/3 unit square. Okey, semua dapat ke? Ada tak dapat? Tak dapat jawapan nombor berapa? Kalau nombor 3 dengan 4. 3 dengan 4. Okey, nombor 3 ni terus je. Kan nombor 3 ni terus saja. Integrate, saya tukarkan kejap. Okey, so nombor 3A. So dia punya limit dia 2 negatif 1. Y kuasa 2 tambah 1 dy. So integratekan akan jadi y n tambah 1 3/3 tambah dengan 1 akan jadi y 2 negatif 1. So selesaikanlah, masukkan y dengan 2 kuasa 3/2 tambah 2 tolak dengan negatif 1 kuasa 3 per 3 per 3 tambah negatif 1. So 2 kuasa 3 27. 2 kuasa 3 8 per 3 tambah dengan 2 tolak dengan negatif 1 per 3 tolak dengan 1. So 8 per 3 tambah 2 2 per 3 6 6 tambah 8 14. Saya sambung kat sini 14 per 3. So negatif 1 per 3 tolak 1 jadi negatif 1/33. Negatif 1 tolak 3 negatif 4 per 3. So negatif jadi positif tambah 4 per 3. So 14 tambah 4 18 per 3. So 18 bahagi 3 sama dengan 6 lah. 6 unit square. Okey, boleh? Okey, boleh lah. Saya tak salah kat mana. Salah kat mana tadi? Dekat nak tukar. Yang sini, integrate ni. Okey. Okey, so nombor 4. Okey, nombor 4 sama juga. So A integratekan 1 negatif 1. So kat sini adalah 4 tolak dengan y tolak 1 kuasa 2 dy. Okey, macam yang ni dia ada 4 tolak y kuasa 1 dy. Y tolak 1 kuasa 2. So yang ni kita tak boleh integratekan terus y tolak 1 ni. Sebabnya dia ada 4 kat depan ni. Tapi kita boleh cuba. Sebab tadi saya expand kan. Okay, kalau kita integratekan terus dia akan jadi 4y tolak dengan yang ni y tolak 1 kuasa 3 per dengan 3 n tambah 1 3 bahagi dengan n tambah 1 3 differentiatekan y tolak 1 akan jadi 1. So 3 darab 1 3 lah. Okay, limit 1 negatif 1. Okay, so gantikan 4 darab dengan 1 tolak dengan 1 tolak 1 kuasa 3 per 3
4 darab negatif 1 tolak negatif 1 tolak 1 per 3 ni kuasa 3. Okay, so 4 1 tolak 1 kosong, kuasa 3, so kosong lah. So sini 4 saja, so yang belakang ni negatif 4, negatif 1 tolak 1 negatif 2. Negatif 2 kuasa 3 akan dapat negatif 8, negatif positif tambah 8 per 3. Okay, so 4 tolak negatif 4 tambah 8 per 3, so 4 4 12, so negatif 12 tambah dengan 8 jadi negatif 4. Negatif positif tambah 4 per 3. So 4 tambah dengan 4 per 3. So 3 dan 4 12 tambah 4 16 per 3. 16 per 3 unit square. So maknanya boleh jugalah, boleh juga. Tadi saya buat je, saya expandkan dulu ni. So tak perlu expand pun boleh lah, boleh je differentiate, integrate je 4 jadi 4y. Y tolak 1 kuasa 2 ni kita boleh integratekan terus. Jawapan dia sama. Okey, boleh ke? Okey, boleh. Kelas? Terima kasih. Okey. Okey, so kita dah habis chapter 4. Differentiation and integration. So habisnya definite integral ni, so habislah integration dan habislah chapter 4 differentiation and integration. Okey, so kalau tengok dalam ada slide, ada satu slide yang saya upload dalam Sidos tu, so dia ada tambahan lagi, area between graph, volume of revolution. So tu semua tak termasuk dalam syllabus lah. Maksimum, minimum semua tu tak termasuk dalam syllabus. So sampai sini sahaja. Sampai okey, yang ni. Kau tengok yang ni ada area between two graph kan. So ni semua tak adalah. Syllabus kamu sampai sini je. Sampai area of shaded region bound by x axis dan juga y axis. Okey, kelas kamu di kelas ke pukul 12 ni? Ada. Ada, okey. So dah pukul 12 lebih dah. So sorry, saya terajak sikit. Okey, so kita sambung minggu depan. So nanti saya akan maklumkan assessment untuk minggu depan, saya akan maklumkan dalam grup. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam.